I will record today's session. All right, so look at your exercise book, page 110. 110. Everyone is ready? Is everyone ready? So chapter 9. So kalau kita tengok chapter 9 is about project management. Okay. So the purpose of you study project management is to make sure that whatever you plan for the manufacturing process, whatever you plan goes according to your schedule. But that is that's the perfect lah. But in our real life, it won't be perfect production. Okay, it always be sometimes late. Sometimes we have delay, product delay, kind of lead time. So we cannot smoothly finish our project or product. So as a manager, you can read the theoretical part, page 102 and so on, about the project management. Okay, because the purpose is to initiate, to plan, to executing and controlling. Okay, so bila you study the project management, you will know how long it takes for you to deliver the product, or we can see that which path is shorter path. So you can study the theory. Okay, so in this chapter you have to know what is activity on node, which is AON, which is AOA. You have to know how to differentiate and how to draw the diagram of AON or AOA. Okay, because maybe in your final questions they will ask you to draw AON chart or diagram or something like that. Okay, so you have to know how to differentiate. Okay, it's on page 105, right? So just make sure that you know how to differentiate between these two. Okay, for exercise number 3, kita tengok kat situ. Okay, if you look at the table, kan ada there's a column, column which is maximum week crash. Maximum week crash. So where can you get this number? So when you want to get maximum week crash, you have to just subtract the duration, tolak dengan crash time. So you will get for A is 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, and 2. Okay, this is easy. So I just snap for you. Later on you can complete it. Okay, let me snap for you first. Okay, all right. So I've sent it to your WhatsApp. Okay, the next thing is when you finish, you have your table. Okay, then the question B, question number B. Draw an AON node configuration network diagram for the project. Okay, so how you draw it? All right. So to draw this thing, okay, I will show. Okay, you can see my screen, right? Yes, doctor. All right, good. So we want to draw. So this is start. Okay, so we have A and B. A dia tidak bergantung pada apa-apa pun kan. So kita buat macam ni. A. Okay. A, cuba you tengok dekat A, dekat duration. Berapakah lama? Okay. Kat bawah ni ialah dia tidak bergantung pada siapa-siapa kan? Sorry. Ini A. Okay, ini for A. So kita tengok duration week.
Duration week kita tengok untuk A ialah 3 kan. Dia memerlukan sekurang-kurangnya 3 minggu untuk complete. So kita letak di sini. So dia ada bergantung pada produk lain tak? Proses lain tak? Tidak kan? Dia tidak bergantung. So kita letak di kosong. So this is the early start and this is the early finish. So berapa lama yang diperlukan untuk siapkan A? So 3 tambah kosong ialah sekurang-kurangnya kita perlukan 3 minggu untuk siapkan produk A. Okay, so kita tengok B. B pun kita tidak memerlukan apa-apa produk, proses. So kita tulis kat sini B. So B memerlukan 5 minggu untuk menyiapkan dia. Dan dia tidak memerlukan apa-apa pun proses sebelumnya. So kosong. So apakah jumlah paling early yang kita boleh siapkan B ialah 5 weeks. Okay. So kita tengok C. C bergantung kepada A. Kan? So kita buat. This is C. C memerlukan 2 minggu. Kan? Dan bila sekurang-kurangnya kita boleh mula untuk produk C. Produk C paling awal kita boleh mula ialah minggu yang ke-3 selepas complete produk A. Kan? So keseluruhan kita boleh siapkan paling cepat produk C ialah selepas 5 minggu. Which is 3 tambah 2. Right? So kita tengok D. D ialah daripada A dan B. This is D. Okay. D perlukan berapa minggu untuk siapkan? Berapa minggu? 10 lah total. D. 2. Okay. So bila dia boleh start? Lepas 8 minggu. Kalau kita macam ni kan, kalau dia ada 2 A dengan B kan, kita akan tengok mana yang paling tinggi. So kita tengok antara A dengan B ialah yang paling tinggi ialah 5 kan. So paling awal kita boleh siapkan, kita boleh start after week 5. So kita punya total kat sini yang kita boleh siapkan dia ialah 7. Okay tak apa, we go slow. Okay, and then E ialah daripada B. E kena tunggu B dulu baru kita boleh buat. Okay, E memerlukan berapa minggu untuk siapkan? 3. Okay, so kenapa suara you pelan, Kai Chin? Okay, so bilakah kita boleh mulakan E? Selepas minggu ke-5 kan. So total yang kita boleh siapkan dia ialah estimated yang kita boleh siapkan 8. 8 minggu. Okay, and then kita pergi ke F. F kena tunggu C, D dan E. Okay, so F ialah C, D dan E. Baru kita boleh buat produk F. Buat proses F. Okay, F pula memerlukan 4. So sekarang bilakah yang paling awal kita boleh start? Untuk F 8, good. So total yang kita perlukan ialah 12 weeks, kan? Okay, so F. G daripada C dan F. Sorry. C dan F. G Okay. 8 minggu. Okay, G memerlukan 8 minggu. So when can we start? 12. Okay, 12. So total yang kita perlukan 20 weeks. Okay. So last kali ialah H. H daripada E dan F. Okay. E dan F. Barulah kita dapat
This one is H. H memerlukan 5. So kita nak start pada week ke? 12. Okay, 12. So kita akan dapat 17. Okay, takat ni semua faham ke? ES ni apa dia? Early start. Early start and early finish kan? EF. Okay, this one pun sama. Okay. So sekarang ni kita nak patah balik pula. Kita dah complete dah untuk ke produk yang apa kita nak habis tu kan. Ini N lah. So dekat mana yang kita nak tengok dulu? Kita nak tengok G ke kita nak tengok H? Kita akan tengok yang paling tinggi kat sini ni, 20 ni kan. So yang apa EF ni dia akan jadi LF untuk G. Dan 20 tolak 8 berapa? Kita dapat 12. Untuk kita punya late start. So paling lambat kita boleh mulakan dia minggu ke 12. Okay? Okay. Seterusnya kita tengok F, the second one. Okay, ini bila kita tengok F, okay. Sekejap Kenapa dia ada ni pula? Okey, kita tengok ini dulu. Yang ini 12 ni dia bergantung dengan C dan F kan. So bila kita patah balik, kita akan tengok nombor yang rendah, yang nombor 5 ni kan. So dia punya late ni, nombor 12 ni dia akan jadi kat sini. 12. Late start dengan late finish tu kan. So late start sini dia akan jadi late finish kat sini. Okay, untuk F. Kenapa saya dapat lain lah? Sekejap Ini very tricky sikit. Kalau tak nak patah balik tu memang a bit tricky lah. Okay. Kejap. Kita kena finish yang ni dulu. H dulu. So after you buat G, you kena buat yang ni. So yang LF ni, mana dia pen? Mana warna lain lah. Biru lah. So dia akan jadi kat sini. 20. Okay, dia akan turun ke sini. Alright. So 20 tolak 5 akan jadi 15. Okay. Yang ni 12 ni dia akan turun ke F. Yang ini dia akan main sini. Dan ni tolak 8. So dia akan jadi kosong kat sini. Okay. Lepas tu barulah kita akan proceed dengan yang lain tu. Okay. So kita tengok 5 dululah sebab 5 paling rendah kan. So kita akan ambil late ni. Yang 8 ni kita akan letakkan sini. So 8 tolak 2 tinggal 6. So the second one is here. 8 tolak 2 tinggal 6. So sini 8 tolak 3 tinggal 5. So kita tengok sini kosong lah. Okay. Alright. So yang ini samalah, kita hanya pergi kepada B pula. B bergantung kepada D dan E kan. So kita ambil yang paling rendah ni. 5 ni. 5 tolak 5 dengan kosong. So yang ini 6 akan jadi kat sini. 6 tolak 3 tinggal 3. So kita ada berapa? 1, 2, 3. Okay. Kadang-kadang the next question is dia akan bagi, dia suruh
you buat kadang-kadang question akan suruh you buat table, dia suruh isi table. Kalau you tengok table mana contoh dia? Ni table muka surat 118. Cuba you tengok table muka surat 118 tu. Kat situ dia ada apa? Ada activity kan? Activity, lepas tu dia ada ES, early start, lepas tu early finish, late start and late finish. So you masukkanlah activity A berapa, dia punya early start, early finish berapa-berapa tu kan. Okay. Sampai habis lah A, B, C, D kan. So you isi saja yang you dapat ni. Yang you dapat early start kan. Ni early, ni late kan. You isi dalam kotak-kotak ni. So bila ada yang kosong ni, bila path tu dia ada kosong, ini yang dipanggil crash tu. Okay, bila you dapat kosong itu yang kita katakan dia yang crash apa nama dia? Kita akan panggil dia sebagai critical path tu. Kan? So dekat sini, Allah, mana dia hilang? So dekat sini, you tengok ada 3 kan? Ada 3 critical path. B, E dan F. So kalau soalan tu tanya, apakah critical path? What is the critical path for benda-benda tu? So you tulislah B, E dan F. So total dia ialah 5, you tambahlah 5 tambah 3 tambah 4. So you will get berapa? 9, 10, 11, 12. So 12 week kan? Ni contoh you nak jawab soalan lah. Okay. And then kita kadang-kadang, okay, lepas dia dah tunjuk semua ni kan. Lepas tu dia kata draw a Gantt chart. Draw Gantt chart. Semua orang tahu tak draw Gantt chart macam mana? You all tahu kan? Sorry madam. Itu G punya bukan critical part ke? Apa dia? Yang G punya bukan critical part ke? G sebab sorry kosong. Ni kosong. So you tambahlah G. Okay, thank you. Kat sini G. So tambahlah berapa yang masa dia perlukan? 8. Alright. Lepas tu dia akan suruh you buat Gantt chart. Kan? Gantt chart week ataupun task. A week 1 contohnya kan. Week 1, week 2, week 3. Okay. So you isilah. Contohnya tadi kita tengok berapa. Kalau week A, kalau untuk A, dia kata 3 minggu kan. So you kena warnakan lah 3 minggu. Okay. Kalau B dia kata 2 minggu, so you warnakan 2 minggu. And then C berapa minggu lagi. So ikutlah. So semua clear tak macam mana nak lukis Gantt chart? Clear tak? Tahu. Tahu. Tahu kan? Simple saja Gantt chart. So kalau ada soalan dia tanya Gantt chart, you buatlah sebab nanti untuk senang you dapat markah. Alright? Kalau you tinggal nanti you susah sebab mungkin soalan-soalan lain you tak boleh jawab kan? So yang mana yang senang tu you kena buat. Okay? Okay, kita tengok soalan lagi satu. Soalan muka surat. Soalan mana you tengok soalan 9. Tengok soalan 9 muka surat 120. So ini saya padam lah ke saya ambil new. New Okay. Alright. So siapa yang nak start? Siapa yang nak lukis? Okay. So kita ada aktiviti. Sekejap.
Mana yang saya dah buat tadi ya? Dia mula-mula memang confusing tapi bila you dah practice kan, you dah practice nanti you will be simple lah untuk you faham. Okay. Dia senang saja, cuma you kena fokus je. Okay, alamak. Sekejap. Halo, Assalamualaikum. Saya kelas. Saya tengok sekali lalu je lah. Okay. Kejap